2008, Malaysia berhadapan dengan krisis ekonomi global. Fueling worries around the world. Harga minyak mentah dunia susut 5%. Perkembangan ekonomi dan kenaikan pendapatan yang perlahan. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan oleh Bank Negara Malaysia. Lebih 69,000 orang hilang pekerjaan. Do you ever heard about economic instability? Do you know what is the factor that may allow this economic instability and its effect on our country? And what is about credit yet that has been borrowed by our Prime Minister Tun Mahathir Mohamad? Economic instability is when the economy experiences the periods of high inflation. When this is happen, the value of money will be decreases and the prices of goods will be increased too. As a result, the consumer purchase goods will fewer, while businesses will run the risk of losing money. The consumer confidence in banking system will running out of credit and low during these times. Media debate on the Malaysian economy is said to have unstable condition. This is not only happened in Malaysia, but also in the global context. In Malaysia itself, this is due to the changes of the new government from the previous government, which is Barisan Nasional, to the new government, which is Pakatan Harapan, since May last year. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu soalan yang amat menarik, terutamanya dalam keadaan sekarang lah, kan? Ekonomi Malaysia sekarang ni dalam keadaan yang sebenarnya, ekonomi Malaysia dalam keadaan yang akan menjadi lebih baik lah. Kita lihat daripada konteks ekonomi sebelum pemerintahan yang baru ni, kan? Pada pemerintahan kerajaan yang lama, ekonomi kita dalam keadaan yang agak baiklah, peratusan pertumbuhan ekonomi yang boleh dikatakan baik, dalam 4 ke 5%. Cuma selepas kerajaan baru ambil alih, kita dapati dalam keadaan selepas pengambil-alihan hingga sekarang ekonomi agak tidak begitu baiklah. So ramai yang melihat bahawa ini adalah berpunca daripada kerajaan baru, kan? Tapi bagi saya akan lihat daripada perspektif ekonomi. Tentang keadaan ekonomi hari ini, kita boleh dapat lihat hari ini keadaan ekonomi tidak menentu, dengan satu maknanya perubahan politik sejak 9 Mei yang tahun lepas, dan itu yang faktor pertama. Keduanya berkaitan dengan perubahan, maknanya hari ini ekonomi bukan sahaja di Malaysia bermasalah, tapi ekonomi dunia juga turut menghadapi krisis. Ya, kita kena faham, pertamanya ini baru hampir, maknanya kalau 9 Mei ni dia barulah 1 tahun kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan ini. Ekonomi juga boleh dikatakan dikuasai oleh kerajaan, oleh dasar-dasar kerajaan. Maka itu bila perubahan kerajaan itu berlaku, ia terus akan mengakibatkan efeknya terus berkait rapat dengan ekonomi. Saya tak nampak yang dasar yang berkaitan dengan ekonomi, kecuali yang baru ni tentang PCRL diteruskan, yang keduanya Bandar Malaysia diteruskan. Itu adalah perkara-perkara penting, sebab kita kena faham bila kita meneruskan projek-projek yang merupakan sumber asas kepada negara. Kalau dasar-dasar yang ada, saya harap kerajaan sekarang yang baru ini boleh meneruskan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan lama
melancarkan ekonomi. Lately, we have been surprised about the decision made by the Prime Minister to borrow money from Japan or credit yen to settle the country debt made by the previous government. It is necessary or relevant for our country to borrow? Benar yang saya dapat tahu daripada media yang kita memang banyak hutang. Jadi pada pendapat saya, kerajaan yang baru telah mengambil alih haruslah orang kata apa, mencari jalan untuk menyelesaikan hutang itu tanpa menuding jari kepada kerajaan yang lepas. Boleh jadi dasar-dasar dikenalkan, tapi jangan sampai menekan rakyat. Bermakna kata dasar-dasar tu jangan sampai rakyat terpalit, sebab kita pilih kerajaan yang baru untuk lagi selesa, bukan lagi ditekan rakyat oleh dasar-dasar yang telah dicipta oleh kerajaan sekarang. Biasanya dalam masalah ekonomi itu dikaitkan dengan kurangnya kuasa beli ataupun inflasi. Jadi saya tengok kalau kita sebagai pengguna, kesan itu memang kita rasa lah. Jadi saya pandangan memang berdasarkan senario sekarang dan juga berdasarkan perbandingan di antara media kerajaan dan juga media yang perlu kembangkan, saya ingat memang masalah ini adalah betul berlaku. Berdasarkan tempoh hampir setahun ini, saya melihat belum ada lagi keadaan yang boleh dikatakan perubahan yang positif. Jadi kepada program tindakan, tetapi dari segi hasilnya belum dapat dilihat dengan jelas. Penerangan Dr. Ali, maksudnya Dr. berpendapat bahawa masalah yang berlaku sekarang ni berpunca sama ada pada pertukaran kerajaan dahulu ke atau lebih kepada cabaran ekonomi yang ada sekarang ni yang berbeza dari tahun-tahun sebelum ni? Okey, saya rasa kita tak boleh nak pisahkan kedua-duanya sebab dia berlaku serentak. Kan? Sebab pemerintahan berlaku dan pada masa yang sama ekonomi juga berkembang dan perkembangan itu mungkin berbeza daripada perkembangan ekonomi sebelum ini, kan? Ekonomi Malaysia banyak bergantung kepada sektor ekonomi yang utama, macam sektor perkhidmatan adalah sektor utama. So bila kita nampak adanya pelaburan dari luar, kan, construction itu merupakan sebahagian sektor ekonomi Malaysia, dan dia juga boleh meningkatkan GDP yang saya sebut tadi, dan dia meningkatkan pendapatan negara GDP, dan dia akan boleh, kalau itu berjaya ditingkatkan, dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih baik. Dan kita lihat pelaburan yang kerajaan buat, kerajaan sebelum ni tak bersetuju, sekarang tengah bincang 10 dan bersetuju dan teruskan, itu sebenarnya adalah pelaburan yang masa panjang. Kerajaan lama telah merancang dengan baik, tapi mungkin ada masalah daripada segi pengurusan, ketulusan, pembiayaan yang berat sebelah, kan? Itu yang dilihat semula. Dan sekarang kita dapati terma yang lebih baik, dan saya rasa itu adalah sebagai satu pelaburan kepada kerajaan, kepada negara lah. Kita akan dapat lihat impak nanti, lepas siap nanti ECRL, lepas siap HSRL, semua akan beri kesan kepada ekonomi setempat. Industri akan berkembang. Mungkin dengan cepat industri pelancongan akan berkembang dengan cepat, lagi cepat lah. Orang Singapura boleh pergi ke Malaysia dengan cepat, lagi senang. Bukan saja kan daerah di Johor saja, dia boleh pergi ke dengan lebih jauh lah, kan. Bila semua rangkaian kereta api itu telah siap sepenuhnya. Itu bukan saja, itu satu industri lain wujud juga. Perniagaan, perbankan, perkhidmatan hospital, kan, pendidikan. Sebenarnya menghubungkan, dia akan ada hubungan bukan saja dengan Malaysia antara negeri Malaysia juga, tapi akan hubungkan dengan negeri-negeri lain, kan. Dan dia akan meningkatkan, saya rasa, daripada segi sektor perkhidmatan yang lebih baik. Bagi doktor tentang peminjaman yen dan kredit yang daripada Jepun, bagi doktor, adakah itu satu tindakan yang bijak daripada kerajaan Malaysia untuk meminjam kredit yen daripada Jepun, dan apa impak daripada kerajaan Malaysia? Okey,
kerajaan tidak perlu menguruskan aktiviti yang kerajaan telah janjikan, kan? Macam pembangunan, projek pembangunan macam saya sebut tadi, SSRL Bandar Malaysia dan berbagai projek-projek lain. Dan untuk membiayainya, kerajaan perlu ada duit lah. Kerajaan mendapat perolehan hasil daripada cukai, kan? Cukai yang pembayar cukai bayar setiap tahun. Sekarang pun dah tutup dari tahun cukai. Dan juga cukai yang kerajaan boleh dapat mungkin tak cukup untuk membayar banyak benda. So kerajaan perlu juga meminjam. So pinjaman yang kerajaan buat dalam bentuk bond adalah untuk menampung perbelanjaan kerajaan. Mungkin lebih kepada perbelanjaan infrastruktur, kan? So bagi saya, kalau perbelanjaan itu ataupun pembiayaan ataupun hutang yang kerajaan buat dengan menerbitkan bond itu dapat saya rasa mereka dah terbit, kerajaan dah terbit dah bond tersebut, kan? Dan kita akan dapat sejumlah wang untuk membuat projek-projek. Dan kalau diuruskan dengan baik, kita boleh membayar hutang bond itu dengan lebih baik. Bukan sahaja untuk membayar hutang yang lebih baik, sebab kalau kita pembiayaan yang lebih berpihak kepada kita dengan kadar bunga yang rendah, kita juga dapat menguruskan perbelanjaan pembangunan, kan? Seperti yang kita sebut tadi, banyak kerajaan kena bayar, kan? Mungkin sebahagian tu menguruskan balik hutang yang tidak sepatutnya kerajaan berhutang, kan? Kerajaan menangguhkan program projek pun kerajaan kena bayar hutang balik, kan? Projek sepatutnya tak berjalan tapi ditangguhkan sebabkan lebih semakan semula sebagainya. Itu pun antara kos yang kerajaan perlu tanggung, kan? So kerajaan perlu ada duit, dan bila kerajaan meminjam, ia juga mengantar berkeupayaan membayar balik. Kerajaan boleh membayar balik dengan apa? Dengan perolehan kerajaan dapat lah. Daripada apa? Daripada cukai individu ataupun cukai korporat. Kalau pelaburan dibuat dan bisnes berkembang dengan lebih baik, kerajaan dapat banyak cukai daripada korporat. Banyak cukai korporat boleh bayar balik. Kalau kerajaan boleh bayar balik, tak ada masalah. Kerajaan nak pinjam berapa-berapa pun. Sebab jumlah pinjaman yang kerajaan yang kita buat sebelum ni memang tak adalah besar pun. Maksud saya dalam peratusan yang boleh dibayar semula, kan? 55%. So 55% sekarang ni kalau kerajaan pinjam lebih, dia akan jadi more than 55% lah, jadi 60%, 70%. Ini boleh tutup. Tutup tadi, kan? Nanti kalau you dengar tu berpandai lah. Okey, berdasarkan apa yang doktor terangkan tu, pada pandangan doktor, golongan mana yang akan terjejas daripada masalah yang berlaku sekarang ni dengan rancangan kerajaan yang pada pandangan kami yang kurang jelas lah. Mungkin perjalanan rancangan tu membuatkan orang golongan-golongan tertentu kurang pasti tentang perjalanan ekonomi mereka sendiri. Apa pandangan doktor? Impak yang akan menimpa golongan-golongan ini? Maksudnya golongan yang mungkin terjejas. Mungkin terjejas. Okey. Kalau daripada konteks pelaburan besar tu, sebab yang akan merasai projek tersebut ialah orang-orang yang terlibat, yang maksud saya kawasannya terlibat, kan? Dan mereka sebenarnya akan mendapat dia punya limpahan manfaat dia
bukannya dalam masa terdekat, dalam masa yang akan datang kan, selepas projek itu berjaya kan. So apabila kerajaan macam nak menghentikan kemudian berbincang semula, mereka ini sebenarnya taklah terjejas immediately secara tiba-tiba kan. Sebab projek itu belum mula lagi, belum siap lagi pun. Dan saya nampak dia lebih kepada terkesannya sebelum ni kalau kita lihat projek yang besar-besar tu diberikan pada syarikat Cina yang akan menguruskannya. Tapi apabila kita buat pertimbangan semula, syarikat Malaysia akan jadi antara yang penyumbang besar kepada projek tersebut. Ini menunjukkan bahawa pihak-pihak golongan-golongan ini akan dapat manfaat daripada projek tersebut. Itu kalau you lihat daripada bagaimana perancangan kerajaan berubah-ubah kan terhadap golongan tertentu. Yang saya nampak golongan korporat lah, golongan perniagaan yang akan dapat yang akan menerima kesannya, dan penerimaan kesan itu bukannya immediately. Dia akan menerima pada masa projek itu siap dan sebagainya. Mungkin sekarang ni kita nampak dia lebih baik kepada projek-projek kontraktor Malaysia lah. Mungkin you nak sebutkan, mungkin saya cuba tangkap apa yang you nak masukkan di sini ialah orang-orang yang berpendapatan rendah kot. Yang you sebut tadi itu urban area. Bagaimana keadaan ini akan memberi kesan kepada maksudnya keadaan ekonomi yang tak menentu kan. Bila kejap okey, kejap nampak tak okey, dan ada political, nampak macam seolah ada political instability. Dan bagi saya ini adalah transisi pemerintahan yang berlaku sehingga kini. Transisi ini berlaku, dia adalah short term ataupun short run. Kalau dah sampai setahun, kalau lebih dari 2 tahun mungkin dah jadi long run kan, medium run ataupun long run. Tapi selalunya kerajaan, kalau wujudnya instability ini ataupun ketaktentuan ini dalam konteks pemikiran rakyat kan, sama ada percaya tak percaya keupayaan kerajaan ini, ia seharusnya perlu dikurangkan ketakpercayaan ni ataupun keadaan yang tak stabil ni dalam tempoh yang secepat mungkin. Government must prioritize the need of citizens because it is government responsibility to overcome the economic of instability. So, as first question on our first appearance earlier, should we borrow or not?